Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu setelah sekian lama saya tidak ke udara menyampaikan kuliah saya kerana saya sedang menyiapkan beberapa siri kuliah saya untuk uh, institut pengajian tinggi, iaitu di universiti-universiti dan juga di politeknik selepas berakhirnya COVID-19 ini. Oleh kerana lama saya tak bercakap ni, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan menunggu untuk saya memulakan kembali kuliah ini. Dan insya-Allah petang ni saya akan membawa beberapa perkara yang berkaitan dengan apa yang saya perkatakan lama ini. Jadi seperti yang tuan-tuan sedia maklum, oleh kerana saya bercakap mengenai kemahiran berfikir, di antara buku yang saya dapati di pasaran, iaitu sebuah buku yang ditulis oleh penulisnya yang bernama Kathleen Taylor. Buku ni saya beli di Kinokuniya, iaitu di Menara KLCC, Kuala Lumpur. The Brain Supremacy. Kemudian di belakang ni dia ada tulis, Can scientists read a person's thought by monitoring their brain? Jadi bolehkah saintis membaca pemikiran manusia dengan cara monitor brain dia? Jadi untuk petang ini saya akan memberikan sedikit info mengenai apa yang sedang berlaku dalam kajian-kajian peringkat negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Di antara bahan-bahan yang telah saya kumpulkan, ini berita yang dikeluarkan oleh akhbar berita harian, Ekspresi Otak Kanan, ya. Saya mengkaji otak kanan ni dah lama sebenarnya, semenjak tahun 73 lagi, ketika keputusan peperiksaan saya yang dikeluarkan oleh University Cambridge, di University Cambridge dulu. Ini nama saya Abdul Halim. Jadi kajian ni dah saya buat lama, pada tahun 73 hingga sekarang. Kemudian ada lagi berita yang dikeluarkan dalam akhbar, ini akhbar Cosmo, ya. Akhbar Cosmo mengenai kuasa gelombang otak. Kuasa gelombang otak yang dikeluarkan oleh akhbar Cosmo, iaitu mengubah frekuensi gelombang otak tadi. Jadi dalam masa yang singkat ini saya akan mengupas macam mana kita nak mengubah gelombang otak, frekuensi gelombang otak kita. Kemudian ada lagi berita yang dikeluarkan oleh seorang doktor daripada University Sains Malaysia yang bertugas di Hospital Kubang Krian, ya, iaitu Dr. Jeffrey Malin. Beliau menyebut tentang kajian otak daripada sudut Islam, dipanggil neuroscience, daripada sumber Islam, ya. Ada lagi satu berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran daripada Institut Perguruan Guru mengenai kajian otak ni, dikeluarkan oleh Institut Kajian Guru. Keratan akhbarnya menyebut supaya guru-guru mengkaji sistem berfikir untuk anak-anak. Jadi untuk meringkaskan ini dia beritanya, teroka bidang neuroscience otak yang diberitahu oleh Dr. Rosmini, iaitu beliau ialah pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, ini satu peristiwa yang agak luar biasa. Ketika saya mencari kertas di kepalanya, ada satu keratan di kertas ini,
Lepas saya cari kertas itu, berlakulah satu insiden, seorang pelajar terbelah otak dia ketika sedang berkawat di padang sekolah menengah Seremban. Jadi itu kemalangan yang berlaku kepada pelajar itu, di mana kipas mesin rumput tercabut dan kena kepada kepala budak tu, terbelah otak budak tu. Itu peristiwa di Seremban. Tuan-tuan pun pernah membaca beritanya ya. Jadi untuk meringkaskan cerita pada petang ini supaya tidak perbincangan kita tidak panjang, saya bawakan buku The Brain yang ditulis oleh sebuah majalah, How It Work, Inside the Organ That Make Us Who We Are, dalam organ otak ni. Dan hari ini saya akan bercakap fokus tentang penggunaan di sebelah kanan otak seperti biasa. Jadi tuan-tuan yang baru mendengar kuliah ini, saya sedang mengupas apa yang berlaku dalam aktiviti menunggang kuda ya. Saya pun sekarang berada di tempat menunggang kuda, di tempat ikhwan ya. Jadi rupanya the cell itself will gather information and we will be able to read it back. Ini ada kaitan dengan pergerakan kuda, galloping ya. Why safe moving feature of galloping horse in DNA. Ini sedang saya mengkaji. Saya sedang mengkaji macam mana pergerakan kuda dengan selai daun yang jatuh tu. Sebab dalam daun ada DNA. Ada tisu daun. Jadi apa hubung kait dengan galloping tu dengan DNA ketika kuda bergerak. Sebab kita pernah dengar horsepower. Ya, horsepower tu pada enjin kereta lah. Maknanya kuasa kuda tadi. Jadi dalam kajian sel-sel otak, kemungkinan ada kaitannya dengan pergerakan kuda tu. Sebab itulah belajarlah berenang, memanah menunggang kuda tu, itu merupakan sunnah Rasulullah. Mengapa Rasulullah menekankan memanah, menunggang kuda dan berenang? Kerana itu semua ada kaitan dengan pergerakan badan dan ada kaitan juga dengan sel-sel otak tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak ajak anak tuan-tuan datang menunggang kuda, datanglah ke Rawang Bandar Kanti Home ini untuk tuan-tuan menarik minat budak supaya berkuda. Kemudian untuk memanah, ada juga tempat memanah di sini supaya kita boleh buatkan latihan-latihan untuk memanah, untuk merangsang sel-sel otak tadi. Okey. Satu lagi berita yang dikeluarkan oleh akhbar ni, iaitu profesor ni, saya pun tak tahu kenapa minat dia tengok ikan di pasar. Profesor Aziz suka tengok ikan di pasar ya. Jadi kena tanyalah beliau kenapa dia menjadi hobi melihat ikan-ikan di pasar. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh profesor ni juga ada mempunyai maklumat yang boleh membantu kita mengkaji sistem otak. Sebab di dalam budaya Melayu, sekilas ikan di air maka kenal jantan betina. Jadi kemungkinan profesor ini mengkaji bagaimana pergerakan ikan tadi boleh membantu orang Melayu berfikir sekilas, spontan, spontaneous, pemikiran yang kreatif dan sebagainya. Kerana pada seekor ikan ada jawapannya dalam otak Melayu tadi. Sebab tu orang Melayu kata sekilas ikan di air maka kenal jantan betina. Jadi untuk membuat satu rumusan daripada semua perbincangan ini, saya bawakan satu artikel yang dikeluarkan oleh majalah New Scientist ini. Do math without having to think. Buat matematik tak payah nak fikir. Buat ajalah. Tak payah nak hafal. Adakah cara boleh membantu anak tuan-tuan? Sebenarnya ada caranya. Supaya anak tuan-tuan tak berat fikir tentang matematik. Sebab istilah matematik ni sangat menakutkan anak-anak kita, terutama di peringkat sekolah rendah. Jadi hari ini saya akan bawa satu pendekatan belajar, do math without having to think. Without thinking, you can solve the problems of mathematics. Macam mana kita buat? Okey, contohnya. Saya gunakan whiteboard ini. Jadi sebelum saya mengemukakan pandangan ni, elok juga saya katakan kenapa saya memilih otak Melayu ya. Ini saya punya DVD. Kalau tuan-tuan berminat boleh beli DVD saya. Otak kanan Melayu tadi. Sebab ada keluar dalam akhbar. Ini beritanya. Dalam akhbar The Star.
Why you need to talk about race? Mengapa kita perlu bercakap tentang bangsa? Sebab bangsa-bangsa di dunia ni yang telah menggunakan otaknya semaksimum mungkin, antaranya orang Jepun, antaranya kuasa-kuasa besar seperti Amerika, orang-orang Barat. Sebab tu banyak mereka menulis tentang buku otak. Brain supremacy ni. Cuma orang Melayu sahaja yang belum lagi menggunakan kemahiran otaknya secara serius. Okey, saya ambil contoh. Amerika, dia telah melancarkan roketnya. Amerika menamakan angkasawannya sebagai astronaut. Rusia menamakan angkasawannya sebagai kosmonaut. Itu istilah bagi Rusia. Angkasawan Rusia dipanggil kosmonaut. Orang Cina, angkasawannya dipanggil taikonaut. Tetapi orang Melayu, angkasawannya tak ada nama. Maka saya namakan orang Melayu cannot. Jadi Melayu ni, dia tak boleh bukan pasal apa. Dia rasa dia tak boleh. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya dia belum mencuba. Man jadda wa jadda. Ini pepatah Arab ya. Mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Jadi maknanya, kita nak menggalakkan anak-anak Melayu supaya bersungguh-sungguh dalam melihat kemahiran otak berfikirnya. Okey, saya ambil pendekatan matematik yang saya katakan tadi. Do math without having to think. Ya? Tapi sebelum tu jangan lupa lah. Kalau nak bagi licin otaknya, beli ubat otak ni. Saya dah buat ubat baru sekarang ni. Murah sikit. IQ dia. Dalam ni telah diluluskan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Bahagian pemakanan. Universiti Kebangsaan, tuan-tuan boleh tengok pada botol ni. Jadi harganya sekarang dah turun. Dulu 30. Sebab dalamnya ada 180 biji. Yang ni dulu punya. Otak kanan. Ini ubat otak kanan 30. Sekarang harganya RM15 aja. Dan ini IQ dia. Macam mana nak meningkatkan daya fikir IQ tu? Kalau anak tuan-tuan lemah, beri mereka makan ubat ini. Saya dah dapat banyak testimoni yang dilaporkan oleh orang-orang yang dah beli ubat ni. Mereka menyatakan tentang keberkesanannya setelah dia makan ubat ini. Okey, kita kembali kepada matematik yang saya perkatakan tadi. Macam mana kita nak melihat anak berfikir menggunakan otak belah kanan. Tolong ambil pemadam je. Ini tisu ya, tisu. Okey. Bila kita memperkatakan do math without having to think, maknanya bila dia tak payah berfikir tentang matematik, dia rasa proses belajar ni sangat menarik, sangat membantu anak-anak tu. Contoh ya begini. Secara spontan, apabila kita mengajak anak-anak berfikir, kita mulakan dulu dengan berfikir yang spontan. Contoh ya. 11 times 11. Okey. Kita tengok secara spontan belah kanan. After 11 is 12. Begitu je letak. Jangan hafal. Ini kata do math without having to think. 12 by 11. After 12, 13. Just put the number. 13 times 11, after 13, 14. You can see the number after 13 is 14, equal to 14. But this should be the answer. 14 by 11, after 11 is 15. Now, in order to memorize the number, by looking at 11 by 11 is 121. The first answer is 121. And after 1, you follow by number 2. After 2, number 3. After 3, number 4. Now, you can see the answer straight away. And this is part of your brain. This is your right side of your brain without having to think. Yeah? Itu kata do math without having to think. Just put a number. Now, 15 by 11. After 15, 16. After 4, number 5. You see? And this is 1, this is number 2, number 3, number 4, number 5. And this one, number 6.
16 by 11, after 16, 17. Ini kata matematik, tak payah fikir. Just put the answer. Or else, you erase this part, now you can see number 11. 11 by 11 is 11. 12 by 11 is 12. You can see number 12. 12 is 13 is 13. 14, and this is also number 14. 15, and this should be 15. And this is 17. Now, if you put number 23 by 11, that means you must put 2 and 3. This is 2 and 3. Because the first number is 23. And this is also 23. Now, 42 by 11. 4 and 2. And one more, 65 times 11. Now, let's start from this. And we put line in between. Because this is the first part, and this one is the second part of the number. Now, when you plus 1 plus 1, number 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. 5, 1, 6. 6 plus 1, 7. 3 plus 2, 5. 4 plus 2, number 6. Nah, ini jawapan. Ini kata do math without having to think. Terutama untuk anak-anak sekolah rendah. Ya? Baik. Jangan kita ajar kebat. Tadi kemahiran berfikir arah tinggi. Nanti berat otak dia. Sebab kanak-kanak sekolah rendah, dia tak perlu berfikir tinggi sangat. Dia kena berfikir rendah. Kalau nak berfikir tinggi, buat macam budak Sabah baru ni. Yang panjat pokok tu, dia nak masuk perisa, nak mencari internet. Mencari internet ya. Line internet tu dia terpaksa panjat pokok. Itu kemahiran berfikir arah tinggi. Pasal pokok tu tinggi. Jadi adalah kajian tentang pokok lepas ni yang saya kupas lagi lepas ni. Kenapa pokok ni menjadi inspirasi kepada pembuat minyak wangi. Minyak wangi ni, dia ada di atas pokok tu. Dia bahan-bahan herba tu macam antara pokok apa nama? Gaharu. Pokok gaharu. Boleh buat minyak wangi. Kena panjatlah pokoknya. Itu berfikir arah tinggi. Kerana dia mesti mengkaji bahan kimia yang ada dalam pokok. Bioteknologi contohnya. Okey, kita kembali kepada anak-anak sekolah rendah. Bila 65 ni, 6 dengan 5, dia tak jadilah jawab. Sebab 6 tambah 5, 11. Dah salah pula jawabnya. Ya? Tadi yang ni boleh. Sebab tu kita letak sempadan. Ya? Kenapa nak mencari jawapannya? Tak dapat. Sebabnya begini. Kalau kita kembali ke sekolah, tentulah sekolah buat macam ni, ya tak? Ni kena fikir. 5 kali 1, 5. 6 kali 1, 6. Okey, kita tengok ni kejap. Pasal dah suntuk sangat. Kita buat 65 kali 11. Itu kata otak kiri, otak kanan ni sangat membantu anak tuan-tuan untuk berfikir. Contoh 65 tadi. 6 dengan 5. Bila ditambah jadi 11. Tak mungkinlah 65, 11 je 6,000 pula. Tak logik lah. Itu sebab kena kembali ke sekolah guna otak kiri. Jangan menafikan otak kiri. Ini otak kanan. Ini tak payah fikir. Ini kena fikir. 5, 6. 5, 6. Tentulah jawapannya 7, 1, 5. Kerana ini cara lazim diajar di sekolah. Sekolah menggunakan otak belah kiri. Logik. Tetapi otak kanan ni kreatif. 6, 5, 11. Ini ngapa lain? Senang aja. Ini ada 5. Ini ada 5. Ini ada 1. Ini ada 1. Ambil 6 tambah 1 apa? 6 tambah 1, 7. Padam je 6. Buat 7. Samalah jawab. Itu kata dikatakan, do math without having to think. Jadi, kalau kita ajar 83 kali 11, 8 dengan 3, 11 kan? Ini jawapan tak boleh begini. 8 tambah 1 apa? 9. Padam 8. Buat je 9. 96 kali 11. 96, 15. Jawapannya tentulah 10, 56. 9 tambah 1, 10. Padam 9, 1 letak 10. Jawabnya 10/6. Untuk membuktikan betul, tengok di sekolah. 5, 6. 5 dengan 6. 9. Betul tak? Yang ni 5, ini 1, ini 10. Oh, sorry. Oh, ni 6 ya? Sorry ya. Silap. 6, 9, 6, 9 ya. Ini jawapannya 6, 15. Ini jadi
Jadi betul lah. Maknanya otak kiri akan membantu otak kanan. Yang ini secara spontan, ini secara logiknya. Mana dua bahagian otak tu kena digunakan serentak. Tapi untuk membantu dia belajar tanpa berfikir, inilah caranya. Ya. Itu sipir sebelah lah. Sebab tu di sebelah tu ada plus. Projek Lebuh Raya Utara Selatan tadi. Tapi kenalah beli DVD saya ni tengok. Harga ni 25 je. Ubat ni RM15. Buku saya RM10 pula lepas ni. Buku otak kanan. InsyaAllah tuan-tuan boleh hubungi saya nanti untuk membantu macam mana cara berfikir yang sepatutnya untuk anak-anak di peringkat sekolah rendah. Okey. Jadi kalau ada persoalan, insyaAllah kita tutup dulu sementara. Akan datang saya akan sambung lagi dengan siri-siri kuliah yang lain. InsyaAllah. Ada yang bertanya?